Dalam sebuah negeri, semua rakyat, termasuk rajanya, takut kepada isteri masing-masing. Suatu hari, raja mengumpulkan semua rakyat jelata untuk mencari kalau-kalau ada suami yang tidak takut kepada isteri, supaya baginda dapat belajar sesuatu daripadanya. Apabila semua sudah berkumpul, raja pun memberi arahan, siapa yang takut bini, duduk sebelah kiri. Siapa yang tak takut bini, duduk sebelah kanan. Tanpa ragu, semua rakyat duduk di sebelah kiri, kecuali seorang lelaki bermisai lebat dan bertubuh sasa seperti Rambo. Dia duduk di sebelah kanan bersama istrinya yang kurus kering. Raja kehairanan lalu bertanya, "Awak tak takut bini?" Lelaki itu menjawab, "Takut, tuanku." Raja semakin keliru. "Habis tu, kenapa awak duduk di sebelah kanan?" Lelaki itu menjawab dengan pasrah, "Bini saya suruh." Di sebuah kampung ada seorang duda tua yang tinggal berdekatan dengan seorang janda yang juga sudah berusia. Pada suatu petang, si duda duduk di bawah pokok sambil merenung ke arah rumah si janda. Si janda yang perasan lalu datang menegur, "Pak Uda oi, apa yang dimenungkan tu?" Pak Uda tunduk sebelum menjawab, "Ada perkara aku nak tanya kau ni, Mak Jan." Pak Uda merenung Mak Jan dan dengan penuh keberanian dia berkata, "Aku teringin nak berbinikan kau, sudi tak?" Mak Jan tersenyum lalu menjawab, "Sudi." Setelah itu, Mak Jan dan Pak Uda pun pulang ke rumah masing-masing kerana hari sudah menjelang senja. Pada malam itu, Pak Uda berasa gelisah. Dia tidak ingat jawapan Mak Jan petang tadi. Lantas, dia menelefon dan bertanya sekali lagi, "Hello Mak Jan, Pak Uda di sini. Aku nak tanya, almaklumlah dah tua, mudah lupa. Petang tadi aku tanya kau, sudikah kau berkahwin dengan aku? Apa jawapan kau?" Mendengar suara Pak Uda, Mak Jan pun ketawa kecil dan menjawab, "Aku jawab sudi dan ikhlas dari hati. Nasib baik kau telefon aku. Aku pun sebenarnya lupa siapa yang ajak aku kahwin petang tadi." Malam itu, angin sepoi-sepoi menyelinap masuk melalui jendela yang terbuka separuh. Suasana di ruang tamu rumah kecil mereka tenang, hanya diselingi bunyi jarum jam yang berdetak perlahan. Seorang isteri duduk di sofa dengan wajah sedikit cemberut, memandang suaminya yang sedang asyik menonton televisyen. Sejak mereka bernikah beberapa bulan lalu, dia perasan satu perkara. Suaminya tidak lagi mengajaknya keluar seperti dulu. Tiada lagi jalan-jalan malam sambil menikmati secawan kopi di tepi pantai. Tiada lagi kejutan membawa ke tempat-tempat menarik. Rindu akan momen-momen itu, dia akhirnya membuka mulut. "Bang, kenapa setelah kita bernikah, abang tak pernah ajak saya jalan-jalan lagi?" Suaminya menoleh, tersenyum kecil seakan menyembunyikan sesuatu. "Cuba kamu ingat-ingat, kita bernikah dulu kerana apa?" Istrinya mengerutkan dahi, cuba mencari jawapan di sebalik soalan itu. "Ya, kerana jodoh, bang." Suaminya tersenyum lebih lebar sebelum menjawab dengan tenang. "Nah, itulah buktinya pepatah, kalau sudah jodoh tak kemana-mana." Seorang awek menelpon teman lelakinya. Awek itu berkata, "Abang, kat rumah ai sekarang tak ada orang." Mat Tongkol teruja lalu bertanya, "Au, betul ke?" Awek itu mengiyakan, betul bang." Tanpa berlengah, Mat Tongkol terus menutup telefon, menekan minyak, dan memecut ke rumah aweknya. Sampai di depan pintu, dia segera menelpon awek kesayangannya. Mat Tongkol berkata, "Yang, abang dah sampai depan rumah ni. Cepat buka pintu." Namun, awek itu membalas dengan nada selamba, "Lol, kan ai dah cakap rumah tak ada orang, kita orang semua balik kampung." Mat Tongkol yang kecewa terus menjerit, "Prakak!" sambil membaling telefonnya. Cikgu bertanya kepada murid-muridnya, "Siapa yang pandai membilang?" Seman segera mengangkat tangan. "Betul ke kamu pandai membilang?" "Tahu, cikgu, ayah yang ajar." "Baik, cuba kita lihat. Selepas 3, berapa?" "4." "Bagus. Selepas 6, 7. Selepas 9, 10, jawab Seman dengan yakin. "Bagus sekali. Rupanya ayah kamu benar-benar tahu bagaimana mengajar membilang. Selepas 10 berapa?" tanya cikgu lagi. Dengan senyum penuh keyakinan, Seman menjawab,
Jack, Queen dan King. Tadi ada roadblock JPJ, aku berhenti di tepi jalan, pura-pura periksa angin tayar. Dahlah aku tak bawa lesen, helmet pun tak pakai. Bergegar jantung aku, takut weh. Tiba-tiba, aku teringat nenek aku pernah bagi satu bacaan. Kalau dalam musibah, kau baca dan hembus dekat orang tersebut supaya orang tak nampak kita. Tanpa fikir panjang, aku pun baca dan hembus kat pegawai-pegawai JPJ. Lepas tu aku bertawakal dan lalu je kat roadblock tu. Waktu aku lalu, semua pegawai JPJ langsung tak pandang aku. Apalagi kelam kabutlah aku kayuh basikal. Lega rasa di hati. Sekumpulan mat rempit, ternampak seorang perempuan cantik berdiri di tengah jambatan seolah-olah ingin membunuh diri. Mereka segera memberhentikan motor di tepi jalan dan cuba menolong. Ketua mereka menghampiri perempuan itu dan bertanya, "Apa yang saudari cuba buat ni?" "Saya nak bunuh diri," jawab perempuan itu dengan nada sedih. Ketua mat rempit itu, yang tidak mahu melepaskan peluang mengambil kesempatan, berkata, "Saya tak dapat nak menghalang saudari, tapi memandangkan saudari dah nekat. Apa kata saudari beri saya satu ciuman selamat tinggal?" Tanpa berkata apa-apa, perempuan itu pun memberikan French kiss yang kau-kau kepada ketua tersebut. Selepas bercium, ketua mat rempit itu teruja dan berkata, "Wow, best gila ciuman tu. Tapi kenapa saudari nak bunuh diri?" Dengan wajah tenang, perempuan itu menjawab, "Mak ayah saya tak suka saya berpakaian seperti perempuan." Keesokan harinya, pihak berkuasa mengesyaki bahawa mangsa mungkin telah ditolak jatuh dari jambatan. Seorang nenek memukul bontok cucunya kerana telah melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya. Tiba-tiba, ayah budak tersebut ternampak kejadian itu. Nak berdiam diri, kesian pula pada anaknya. Nak masuk campur, tak berani. Lalu, setiap kali nenek itu mengayun rotan dan memukul bontot cucunya, si ayah pula bertindak menampar muka sendiri. Melihat tindakan si ayah yang pelik, si nenek segera berhenti memukul cucunya dan bertanya dengan penuh kehairanan, "Kenapa engkau menampar muka sendiri?" Si ayah pun menjawab, "Anakku dipukul orang, dan untuk membalas perbuatan itu, aku telah memukul anak orang itu." Atok memandang cucunya dengan wajah cemas. "Cu, cepat pergi menyorok. Cikgu kamu datang tu. Kan hari ni kamu tak pergi sekolah." Cucunya hanya tersenyum nakal. "Atok jelah yang menyorok." Atok berkerut dahi, bingung. "Awat pula atok yang kena menyorok?" Si cucu menahan gelak sebelum menjawab, "Sebab saya dah bagi tahu cikgu yang saya tak datang sekolah sebab atok meninggal." Atok terkedu, matanya membulat. "Hang bagi tahu apa?" Pada suatu pagi, Amir sengaja bangun lambat lagi. Dia masuk ke pejabat dengan santai, tangan dalam poket sambil tersenyum seperti tiada apa yang berlaku. Encik Razak menahan sabar dan bertanya, "Amir, kenapa kamu lambat lagi hari ini?" Dengan penuh yakin, Amir menjawab, "Bos, ini semua takdir. Tuhan sudah menulis dalam buku takdir saya bahawa saya akan datang lambat hari ini." Encik Razak mengurut dahi, menahan sabar. Keesokan harinya, kejadian sama berulang. Amir bangun lambat, sampai pejabat dengan muka selamba, dan sekali lagi, Encik Razak bertanya, "Amir, kenapa kamu lambat lagi hari ini?" Sekali lagi, Amir tersenyum dan berkata, "Kerana semuanya sudah ditentukan oleh Tuhan, bos. Takdir saya memang begini." Encik Razak menarik nafas panjang, lalu berkata dengan tenang, "Baiklah, kalau begitu saya pun sudah buat keputusan." Amir tersenyum yakin. "Baguslah, bos. Akhirnya bos menerima takdir saya." Encik Razak mengangguk dan berkata, "Ya, silakan mengemas barang-barang kamu dan keluar dari pejabat ini. Kamu tidak boleh bekerja di sini lagi." Mata Amir terbeliak. "Bos, kenapa saya tak boleh kerja di sini lagi?" Encik Razak tersenyum sinis dan menjawab, "Kerana itu adalah takdir yang Tuhan sudah tentukan untuk kamu."